Praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say for the rest of my life. Pada petang ini kita akan bersama-sama dalam program bantuan Hari Raya Fitri bertempat di pekarangan Al-Madrasatul Hadithiyah. Akan kita bersama dengan tetamu jabatan khas kita pada malam ini, iaitu Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selepas Isyak malam ini. Jadi pada petang ini kita lagi masa kita bersama dalam program ini. Untuk itu bagi sesama meneruskan majlis kita, majlis dengan ini mempersilakan bekas pelajar Hafiz iaitu adik Muhammad Nizam, iaitu beliau pelajar tahfiz dan sekarang sedang mengajar untuk membaca ayat suci Al-Quran bagi memulakan majlis kita. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. إن في خلق السماوات والأرض
Tuan-tuan dan puan hadirin yang dihormati sekalian, majlis diputuskan untuk itu majlis dengan segala hormatnya silakan yang berbahagia Datuk Haji Jawal Ali bin Khairhan Datuk Pengerusi Al-Madrasah 1 Bahidiyah untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada MC kita, Abang Abidin, serta semua para jemputan yang hadir pada petang ini. Saya tak nak mengambil masa yang panjang sebab kita ada lebih kurang setengah jam lagi untuk menjadi buku puasa. Kerana pun saya mengucapkan selamat datang kepada semua jemputan-jemputan PJ Arif serta rombongan daripada Trim Terakhir Wakil Dr. Rasma, Tuan Haji Zaini, Tuan Haji Wazir dan Pak Rahman Hashim, serta semua rombongan Jasa Puan daripada PRD Rela Sentul dan juga semua yang berusaha dan tugas rumus dalam menjayakan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri dan zaman berbuka puasa yang ke-17 anjuran Al-Madrasah Bahidiyah. InsyaAllah hari ini Allah makbulkan doa kita. Setelah sekian lama kita cuba menjemput VIP untuk bersama-sama dalam majlis kita. Sebelum ni yang lazimnya dihadiri oleh Ahli Parlimen Masa Maju, dipatuhi oleh Majlis Setiausaha dan semasa Tan Sri Zul Husnan menjadi Menteri Wilayah, Tan Sri juga dapat berada di bersama kita. Dan hari ini insya-Allah Yang Amat Berhormat Datuk Sri Zahid Abidi, Timbalan Perdana Menteri kita, insya-Allah akan hadir bersama-sama kita pada 8 malam nanti. Sebab Yang Amat Berhormat Datuk Sri ada program yang sama hingga Ramadan peringkat wilayah di sekitar sini, insya-Allah. Dan selepas itu akan bersama-sama kita bersama-sama solat Isyak, solat Tarawih, dan selepas itu penyampaian bantuan Hari Raya oleh Yang Amat Berhormat Datuk Sri, dan kita ada jamu memori. Lepas itu insya-Allah sekian, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir dan mohon berkat doa semua untuk kejayaan anak-anak dari tahfiz kita di Dalam Bahidiyah serta semua para pelajar. Dan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu majlis dengan segala hormatnya silakan Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Farid Rabi Abdullah untuk menyampaikan atas sekalian kepada kita. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdillah arsalahu Allah basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala habibina Mustafa alaihi salatu wassalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Terima kasih saya rakamkan kepada tuan pengacara majlis, seterusnya yang berbahagia Datuk Jawahar Ali, tetamu-tetamu VIP, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, jemputan yang saya kasih sekalian. Sama-sama kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan inayahnya dapat kita berkumpul di perkarangan Madrasah Al-Bahidiyah dalam majlis sambutan majlis berbuka puasa dan juga majlis penyampaian bantuan, dan juga yang paling penting sekali
kita dapat berbuka puasa ataupun kita majlis hari ini akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Zahid Hamidi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkatan. Bulan Ramadan, bulan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Allah Subhanahu wa taala terima doa. Bulan Ramadan, bulan Allah Subhanahu wa taala terima taubat. Bulan Ramadan, bulan Allah Subhanahu wa taala hampir dengan hamba-hamba Dia. Bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan setiap amalan kita yang sunat seperti fardu, yang fardu digandakan pahalanya sampai 70 kali ganda. Alhamdulillah, kita mesti rasa syukur kerana Allah Subhanahu wa taala beri kita peluang untuk bertemu dengan bulan Ramadan kali ini. Kerana ramai-ramai yang tahun lepas dia ada, tapi tahun ini tak ada. Dia tidak diberi peluang untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai kefarduan puasa di dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana ianya difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan melalui puasa kamu beroleh takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ini mulai ayat 183 sampai 187. 183 sampai 187 Allah Subhanahu wa taala memperincikan persoalan-persoalan mengenai puasa, yang mana tidak ada kefarduan lain yang disebut secara terperinci seperti mana kefarduan puasa yang telah difardukan. Tuan-tuan, izinkan saya untuk memperincikan sedikit mengenai firman Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan melalui puasa manusia beroleh takwa. Takwa ini dia merupakan satu lafaz yang sangat dalam makna dia. Ramai ulama memberi takrif mengenai takwa, tetapi dalam banyak-banyak takrif yang diberi oleh ulama, takrif yang diberi oleh Sayyidina Ali adalah sesuatu yang sangat istimewa. Ada orang bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, ma makna takwa?" Wahai Amirul Mukminin, apa makna takwa? Sayyidina Ali menjawab, "At-taqwa yatadammanu arba'ata asya'." Takwa itu ada 4 rukun dia. Apa dia? Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Wal qana'atu bil qalil, rasa syukur dengan pemberian Allah. Yang ketiga, wal amalu bit tanzil, beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahim, bersiap sedia untuk bertemu Allah. 4 rukun ini tuan-tuan, takut kepada Allah, bersyukur kepada Allah, beramal dengan Al-Quran, bersiap siaga bertemu Allah. 4 perkara ini adalah rukun bagi takwa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala masukkan lafaz takwa dalam puasa? Sebenarnya melalui puasa ini Allah mahu kita capai 4 perkara ini. Saya namakan 4 perkara ini: takut kepada Allah, bersyukur kepada Allah, beramal dengan Al-Quran, bersiap siaga bertemu Allah. 4 perkara ini dia jadi KPI puasa, Key Performance Indicator puasa. Key Performance Indicator puasa. Nak cek puasa seseorang itu dia mencapai piawaian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, dia mesti cek ada tak 4 perkara ni. Melalui bulan puasa ini lahir tak hati-hati yang semakin takut kepada Allah. Melalui puasa ini lahir tak manusia yang rasa syukur dengan pemberian Allah. Melalui puasa ini lahir tak orang yang semakin cinta kepada Al-Quran. Melalui puasa ini semakin bertambah atau tidak amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. So 4 perkara ini di bulan Ramadan memang ada. Memang ada, secara otomatik masuk aja bulan Ramadan orang semua rasa takut kepada Tuhan. Yang keduanya,
orang semua rasa syukur kepada Allah. Yang ketiga, orang semua akan ambil Al-Quran. Kita lihat di surau-surau, di masjid-masjid, di rumah-rumah, Al-Quran diambil, dibaca dan didampingi. Ini kerana Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan pada bulan Ramadan. So tuan-tuan yang saya kasih sekalian, 4 rukun ini adalah KPI puasa, Key Performance Indicator puasa. Habis bulan Ramadan, kita tengok bulan Syawal. Tengok bulan Syawal, masih tak ada rasa takut pada Allah, masih tak ada rasa syukur kepada Allah, masih tak ada rasa cinta pada Al-Quran, masih tak ada sifat mahu mengimarakan masjid dan surau. Yang kita khawatir ialah kita hanya melihat 4 perkara ini di bulan puasa sahaja. Di bulan Syawal kita nampak sudah lupa kepada amalan-amalan yang kita buat sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya juga ingin juga mengambil kesempatan ini mengajak tuan-tuan untuk mendampingi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran diturunkan adalah dengan sejelas-jelasnya. Al-Quran adalah kitab yang membedakan di antara yang hak dan yang batil. Imam Abu Hasan Ali An-Nadawi, seorang ulama daripada benua India, seorang sarjana yang dikagumi seantara dunia. Semua orang agak melihat Abu Hasan Ali An-Nadawi adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah di atas permukaan bumi ini. Abu Hasan Ali An-Nadawi menyebut 6 perkara yang wajib kita buat terhadap Al-Quran. Ada 6 perkara. Pertama sekali, orang Islam mesti belajar membaca Al-Quran. Tuan-tuan, jangan ada di antara kita sampai kita mengembuskan nafas yang terakhir tak pandai baca Al-Quran. Kita tidak boleh beri alasan kepada Allah, saya tak tahu baca Al-Quran. Kenapa tak tahu baca Al-Quran? Kita tidak belajar untuk membaca Al-Quran. Sebab itu rukun yang pertama sekali, kewajiban kita yang pertama sekali terhadap Al-Quran, mesti belajar membaca Al-Quran. Tak kira berapa umur saya, tak kira di mana saya kena belajar, tak kira berapa banyak kos saya kena keluarkan. Hari ini orang kita, dia boleh hantar anak pergi tuition, belajar matematik, sains, biologi, kimia. Dia sanggup bayar beratus-ratus ringgit biar anak dia pandai subjek-subjek yang dia ambil di sekolah. Ibu bapa rasa anak dia perlu dihantar ke tuition, dan berapa saja harga yang diletakkan oleh pihak pengusaha tuition, dia bayar 200, 300 dia bayar, asalkan anak dia dapat ambil kelas tambahan, dapat skor result besok. Itu perangai orang kita. Tetapi bila datang untuk belajar Al-Quran, dia nak semua percuma. Nama mereka mana beli ke dalam result kali kena SPM, UPS, PE3 lah mana tuition kan buat. Dia malah selalu mengalang baruan RM200 kan, RM300 kan, tak apa boleh bayar. Saya mau anak saya semua dapat A. Yang beli konti dia straight aja kan, tengok adalah tuition dapat anak pun apa disortir. Dia malah selalu mengalang baruan, selalu pergi pakai. Anak Quran water terpande, punya kas kan sonaga, dia nak punya Quran water kas kan. Bila padanya? Kalau dunia berapa banyak habis duit pun tak apa, tapi kalau akhirat mau bayar sikit pun itu kali surat dari gerak. Udah kebetulan kita Quran mau tentang ini pak, nama Nabi soalnya kalau Quran mau sulit kan, awal ada soalnya hadis soalnya keluar. Sepatutnya ibu apa mesti meletakkan kepentingan. Sebab itu Nabi sebut akhir zaman mak bapak akan menangis anak tak dapat dunia, tapi mak bapak tak menangis anak tak dapat akhirat.
நம்ம பிள்ளைங்க ஸ்ட்ரெயிட் ஏ கிடைக்கலனாக்கா எல்லாம் உட்காந்து அழுவோம். ஓ ஏ கிடைக்கல, எப்படி படிக்கிறது, எங்க போறது, எப்படி இங்கிலீஷ்ல போய் சேர்க்கறது அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டப்படும். மனசு ரொம்ப உடஞ்சி போய் எல்லாம் சோகமா அழுதுட்டு இருப்பாங்க. Tapi anak tak pandai baca Quran, tak ada siapa mau nangis. Ada siapa-siapa nangis kan? Anak tak pandai baca Quran. Dan mengkaji beliau nanti beliau akan sebuah surah Al-Quran. Ya, dalam orang bawah. Suruh anak kita baca Al-Quran. 5 ada anak 5 orang. 5 yang pandai baca Quran, tidak ada pandai baca Quran. Tak boleh. So Quran ini mesti belajar. Kita ada madrasah, kita ada sekolah-sekolah, kita ada ustaz yang boleh mengajar. Panggil datang mengajar. Habis duit pun tak apa, biar anak saya pandai baca Al-Quran. Tapi itulah yang ada hari ini. Anak saya yang penting dia boleh skor A, tapi tak pandai baca Quran pun tak apa. Nanti boleh baca. Jadi Abu Hasan Ali An-Nalawi sebut pertama sekali mesti belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Yang keduanya mesti setiap hari baca Al-Quran. Setiap hari mesti membaca Al-Quran. You sibuk macam mana pun jangan bagi alasan tak ada masa baca Quran. Siapa bagi makan? Allah. Siapa bagi minum? Allah. Siapa bagi hidup? Allah. Siapa bagi sihat? Allah. Semua Allah bagi. Semua kesenangan Allah bagi. Allah yang bagi, tapi kita tak ada masa untuk membaca kalam Allah. Tak boleh. Umar bin Abdul Aziz, كلمة الإنجيل عمر بن عبد العزيز. كلمة الإنجيل عليها البلاد كلمة الإنجيل عليها ويلا. هذا نمط. نبينا ما نبينا ولي الكلام هذا. Quran dalam Cina mati berdiri. Quran yang kecil, bisa berdiri kasar mati berjalan. Itulah yang apa? Ustaz agar ramai mereka itu dekat semua. Mesti tengok kita Umar bin Abdul Aziz ni dia cicit kepada Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab dia punya cicit Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dia pemerintah tak lama 2,5 tahun saja, tapi dia punya pemerintahan sangat hebat. Dia buat blueprint cara untuk mentadbir, cara menjaga kebajikan, cara untuk melaksanakan segala sistem dengan saksama, cara menjaga rakyat jelata. Umar bin Abdul Aziz 2,5 tahun dia buat blueprint pemerintahan yang mana orang lain tak sempat buat. Hebat tak Umar bin Abdul Aziz? Hebat. Umar bin Abdul Aziz dia jaga sepertiga dunia. Dia jadi khalifah bukan jaga Malaysia, bukan jaga satu negeri, bukan jaga satu daerah. Dia jaga 1/3 dunia. Parsi bawah jajahan dia, Jazirah Arabia bawah dia, Rom bawah dia, sebagian benua Afrika bawah dia. Dia jadi khalifah pemerintah sepertiga dunia. Sibuk tak sibuk? Sibuk tak sibuk? Mestilah sibuk. Sibuk macam mana pun Umar bin Abdul Aziz dia mesti baca Al-Quran. Mesti baca Al-Quran. Kalau Umar bin Abdul Aziz yang memerintah 1/3 dunia ada masa baca Al-Quran, kita habis kuat pun ada restoran saja. Oh, ini kena koran orang benar yang busy. Kita apa busy? Ada dah restoran dah ada. Apa dia dah ada? Umar bin Abdul Aziz pada negara yang dibalik ini kan? Dia mesti setiap hari baca Quran. Umar bin Abdul Aziz dia sebut macam ni. Dia kata, "Inni akhafu an akuna min alladziina ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Aku khawatir kalau aku tergolong dalam golongan orang yang tinggal dengan Al-Quran. Para salafus saleh pernah sebut, "Inni akhafu an yamurra alayya yawmun lam aqra fihi kitab Allah." Aku khawatir kalau ada hari-hari yang aku lalu, aku tak baca Al-Quran. Kita tak baca Al-Quran 1 hari 1 titik hitam, 2 hari 2 titik hitam, seminggu tak baca 2 titik hitam penuh, 1 bulan tak baca, hati sudah jadi keras. Yang lembutkan hati saya Al-Quran. Jadi baca Al-Quran. Jangan banyak bagi alasan. Sibuk macam mana pun ambil Quran baca. Dia boleh ada sibuk banget, tiba-tiba Quran itu wali Allah. Sebab itu nama dia Quran. Al-Quran. Asal perkataan qara'a yaqra'u Quran
Al-Quran sentiasa dibaca. Boleh? Kena ada masalah untuk orang yang tak. Sebab nanti dalam kubur ada satu soalan. Man huwa imamuka? Dalam kubur ada satu soalan malaikat akan tanya. Dia ada banyak soalan. Dalam soalan itu salah satu soalan ialah malaikat akan tanya, man huwa imamuka? Siapa imam awak? Jawapan dia ialah Al-Quran. Man huwa imamuka? Jawapan dia Al-Quran. Kalau kita tak baca Al-Quran, macam mana mau jawab Al-Quran sebagai imam kita? Dia orang kita ada masa untuk baca WhatsApp. WhatsApp pada kita narrow juga. Facebook lah update pada kita narrow juga. Nonton pada kita narrow juga. Bagus. Ella paper pada kita narrow juga. Mana koran pada kita narrow juga. Energi lah sampai energi. Dia bukan tak ada masa. Kadang-kadang kita sengaja tak usaha untuk cari masa dengan Al-Quran. Umar bin Abdul Aziz sibuk macam mana pun balik baca Al-Quran. Ya. Itu contoh. Bulan Ramadan, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, kesemua imam-imam ini bulan Ramadan tak buat kerja lain, baca Quran. Illa imam illa berhenti kepada baca Quran. Sebab itu ada imam satu hari boleh khatam 3 kali. Boleh khatam sampai 3 kali. Satu bulan boleh khatam sampai 30 kali. Kita kalau tahun ini dapat khatam 1 kali, Masya Allah, nikmat. Orang mesti mau baca, setiap hari mesti mau baca. Kecil-kecil punya surah pun tak apa, mesti mau baca. Pendek-pendek punya surah pun tak apa, mesti mau baca Al-Quran. Sebab dia penenang jiwa saya. Dia adalah kawan saya. Dia adalah teman saya. Ya? Jadi kalau tinggal Quran, habis. Kita akan kerugian besar. Itu yang kedua, mesti baca Al-Quran. Ketiga, mesti faham apa yang kita baca. Selepas kita setiap hari baca, kita kena belajar untuk faham apa yang kita baca. Anak pergi mengaji, bapa tak pergi mengaji. Saya menyeru kepada masyarakat India Muslim yang ada di hadapan saya, yang ada madrasah-madrasah ini, buat kelas untuk mak bapak, suruh mak bapak datang mengaji Al-Quran, supaya kita juga boleh pandai baca Al-Quran. Ya, itu yang ketiga. Yang ketiga, faham baca Al-Quran. Yang keempat, laksanakan kandungan Al-Quran, ajaran-ajaran Al-Quran. Mesti belajar untuk melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Imam At-Tabari sebut, man balaghahu Al-Quran faka'annama kallamahu Allah. Sesiapa yang sampai kepada dia Al-Quran, seolah-olah Allah berbicara dengan dia. So bila itu adalah bicara Allah, saya kena faham apa yang Allah mahu saya buat, apa yang Allah suruh saya buat, apa yang Allah suruh saya jangan buat. Saya kena faham. Yang kelima, sampaikan kepada orang lain isi kandungan Al-Quran. Ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran disampaikan kepada orang lain. Hafal Al-Quran. Anak-anak kita disuruh hafal, mak bapak pun kena hafal, ayah pun kena hafal. Jangan anak saja disuruh hafal, bapak tak hafal. Dari dulu sampai sekarang, bapak kalau semayang baca Fatihah dengan Qul Huwallahu Ahad, Fatihah Qul A'udzu Birabbil Falaq, Fatihah Qul A'udzu Birabbil Falaq. 30 itu saja dia ingat, yang lain dia tak berapa ingat. Kena hafal Al-Quran. Al-Quran bila dihafal, jiwa kita akan sehat, minda kita akan cergas. Mesti hafal Al-Quran. Tak banyak pun sikit. Besok kita dibangkitkan di sisi Allah berdasarkan banyak mana kita hafal Al-Quran. Kalau sikitlah kita punya pahala dapat. Kalau banyak pahala kita dapat. Anak-anak yang hafal Al-Quran, Masya Allah, mereka akan dapat syafaat, masuk syurga tanpa hisab. Ini kelebihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang hafal Al-Quran. Jadi 6 perkara yang disebut oleh Abu Hasan Ali Al-Nadawi, saya ulang balik. Belajar baca Al-Quran, setiap hari mesti membaca Al-Quran, faham isi kandungan Al-Quran, laksanakan perintah
ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, bulan Ramadan Allah telah pilih untuk bagi kita satu malam, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Ada sahabat tanya, wahai Rasulullah, 10 malam terakhir kami nak cari. Rasulullah beritahu, carilah pada malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29, 31. 31 darah, 29, 21, 23, 26, 27, 29. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, cari malam Lailatul Qadar di malam-malam yang ganjil. Maksudnya, sesiapa yang dapat malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala beri dia keampunan. Dosa-dosa yang lepas, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dia. Sesiapa yang jumpa malam Lailatul Qadar, sesiapa yang dapat hidupkan malam Lailatul Qadar dengan berqiyam, membaca Al-Quran, buat perkara kebajikan, insya-Allah Allah hapuskan semua dosa-dosa dia. Dan amalan itu digandakan sampai 80 tahun punya amalan. Tuan-tuan kena berusaha dan selalulah berdoa supaya Allah temukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Yang paling penting pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita supaya kita berdoa kita ini dibebaskan Allah daripada siksaan api neraka. Setiap hari, tuan-tuan, setiap hari Allah bebaskan penghuni neraka. Setiap hari di bulan Ramadan Allah bebaskan penghuni neraka. Oleh yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan supaya kita minta kita dibebaskan. Tidak usah disuruhnya bebaskan nama dunia lah, kau orang pilih rumah. Betul lah duduk dunia, tapi biar neraka telah dunia, saya sendiri. You duduk dunia, tapi nama you ada dalam neraka. Tak mustahil lah. Betul kan? Mati-matilah. Ustaz, saya tak mati lagi. Macam mana nama saya dalam neraka? Macam mana pula bebas daripada api neraka? Kita belum mati, tapi nama sudah submit dekat neraka. Per submit beri panggil. Ya, benar. Tapi kita tengok. Nama sudah submit. Oleh demikian, mintalah Allahumma ja'alna min utaqa'i syahri Ramadan. 3 golongan doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Di 3 golongan. Pertamanya orang yang dizalimi. Keduanya orang yang berpuasa. Ketiganya orang yang bermusafir. 3 golongan Allah tak tolak doa mereka. Salah satu golongan ialah yang berpuasa. Orang yang berpuasa, doa straight Allah angkat. Straight Allah angkat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hamba-Ku bertanya kepada kau, wahai Muhammad, aku ini hampir. Jadi doa-doa tuan-tuan sepanjang bulan Ramadan Allah makbulkan. Banyakkan doa supaya Allah Subhanahu wa taala golongkan kita. Bila sebut doa ni kita nak minta apa dalam doa? Bila sebut doa kita nak minta apa dalam doa? Kita nak minta supaya Allah bebaskan kita dari api neraka. Kita nak minta supaya Allah golongkan kita dan golongan orang yang beriman. Kita nak minta Allah masukkan kita dalam syurga. Kita minta supaya Allah matikan kita dalam iman. Sekian daripada saya. Segala yang baik itu dari Allah, segala yang kurang itu dalam saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk meneruskan di sini, majlis ini mensilakan adik Mahmudul Hasan. Beliau adalah belajar hafiz sejak berumur 6 tahun dan dari hafiz pada umur 9 tahun. Beliau akan membimbing puasa sebelum kita berbuka puasa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakidin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u fadlilah. Wa'fu 'anna ya karim ya rahim ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alayhi. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اجرنا من النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
اللهم إنا نستعينك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عمل خواتيمة وخير أيام يوم لقائك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا غفار الذنوب ويا ستار الأمور يا أحد من لا أحد له يا سند من لا سند له يا حلم الضعفاء ويا بر الفقراء. اللهم إنا نستعينك بك على طاعتك. اللهم إنا نستعينك بك على طاعتك. اللهم إنا نستعينك بك على طاعتك. ربنا أفرغ علينا ربنا أفرغ علينا ربنا أفرغ علينا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Time gets hard, there's no way to turn. As He promised, He will always be there to bless us with His love and His mercy. 'Cause as He promised, He will always be there. He's always watching us, guiding us, and He knows what's in our little hearts. So when you lose your way to Allah, you should turn. 'Cause as He promised, He will always be there. He brings us out from the darkness into the light. SubhanAllah, capable of everything, should never feel afraid of anything, as long as we follow His guidance all the way through our short time we have in this life. Soon it'll all be over and we'll be in His heaven and we'll all be fine. So when the time gets hard, there's no way to turn. As He promised, He will always be there to bless us with His love and His mercy. 'Cause as He promised. InsyaAllah sementara kita nak tunggu Isya, kita akan sama-sama buat taklim. Mohon Allah Subhanahu Wa Taala memberkati, merahmati, Allah yarham untuk Syekh Aliman Zain yang kembali ke rahmatullah. Jadi sama-sama kita buat taklim. إلى حضرة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات. شيء لله وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود لا إله إلا الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربنا تقبل منا ما قرأنا من القرآن العظيم وما صلينا على نبينا وما هللنا من لا إله إلا الله وما صلينا على نبينا في هذه الساعة المباركة هدية منك نازلة وبركة منك شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى والدينا ووالد جميع الحاضرين وخصوصا إلى المرحوم سيد المنزل اللهم انقله من ضيق القبور واللحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء
مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اسكنه في فسيحك الجنان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اجعلهم وإيانا من عتقاء شهر رمضان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dalam 10 minit yang berbaki lagi, eloklah kita dengar sedikit pesanan-pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai bulan puasa ini. Baginda Rasulullah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh keinsafan, Allah janjikan untuk dia keampunan dosa-dosa yang lepas. Jadi kita jangan lepaskan peluang, tuan-tuan. Kalau nak kira, Rasulullah sebut kullu ibnu Adam khata' wa khairu khata'in. Orang yang buat salah silap itu memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan puasa, masuk bulan puasa, sesiapa gembira dengan bulan puasa, masuk bulan puasa, berpuasa dengan penuh keimanan, penuh keinsafan, Allah janjikan untuk dia keampunan. Cuma hari ini saya sempat melihat di antara lafaz saum dengan siam. Dalam Al-Quran ada Allah guna saum, ada Allah guna siam. Dia dalam Al-Quran Allah sebut sebanyak 13 kali lafaz siam. Saum sekali saja. Saum sekali bila Maryam alaihissalam dia berpuasa, Allah Taala kata, "Ya Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma." Wahai Maryam, pada ketika itu Maryam kan dia bawa baby, dia mengandung bawa baby. Bila dia bawa baby, Allah Ta'ala sebut, "Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma." Wahai Maryam, kalau orang berbicara dengan kau sedang kau bawa baby, kau jangan cakap dengan orang. Jangan bercakap. Jadi Allah Ta'ala sebut, "Inni nadartu lirrahmani sawma." Cuma kita nak faham ni, saum dengan siam. Saum dengan siam, dua lafaz yang berbeza. Dia bukan maksud yang sama. Siam semua orang boleh. Apa makna siam? Siam maksudnya menahan diri daripada makan dan minum. Siam maksudnya menahan diri daripada makan dan minum. Saum menahan diri daripada berbicara benda tertentu. Sebab bila Allah Ta'ala kata dengan Maryam, "Maryam, kau jangan cakap." Jadi jangan cakap itu adalah satu perintah Tuhan. Dan pada ketika itu Maryam berpuasa tidak bercakap. Tidak bercakap takut Maryam tercakap salah. Sebab Maryam sedang bawa baby. Maryam nak jawab apa bila orang tanya dekat Maryam? Maryam kata, "Ya ukhta Harun, ma kana abuki mar'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah." Hei Maryam, bapa engkau, mak kau bukan orang jahat. Tiba-tiba kau bawa baby. Apa jadi dengan kau ni? Lafaz fariyah itu dalam Quran, "Ma kana abuki mar'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah." Dia kata fariyah dalam fariyah dalam Al-Quran itu dia kata perkara yang buruk, tak pernah orang buat.
Jadi oleh demikian, takut kau salah jawab, hal ini kau serahkan kepada Allah, biar Allah yang menahan lisan daripada berbicara perkara yang tak baik pun kena ada. Dia tak sempurna kalau seseorang itu hanya menahan mulut dia daripada makan dan minum, tapi tidak menahan lisan dia daripada berbicara benda yang tak baik. Tak boleh. Jadi dua perkara itu sangat-sangat berdekatan. Tadi dalam surah Furqan ayat 30, saya sempat balik sekejap. Surah Furqan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebahagian kita adalah ujian untuk sebahagian lain. Saya ada kawan tu adalah test untuk saya. Saya ada isteri tu adalah ujian untuk saya. Mungkin saya juga ujian untuk isteri saya. Jadi kita ni antara satu sama lain hidup ni penuh dengan ujian. Jadi Allah mendatangkan ujian-ujian dalam kehidupan kita. Jadi Allah minta kita bersabar dalam ujian tersebut. Sebab saya sebut tadi Datuk Seri, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan atas kamu berpuasa seperti mana ianya difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Di dalam Al-Quran tak ada satu perintah yang diperhalusi daripada mula perintah sampai habis, tak ada. Puasa ya, puasa daripada ayat 183 surah Al-Baqarah sampai 187 surah Al-Baqarah, Allah cerita detail mengenai puasa. Macam siapa yang harus puasa, siapa yang boleh berbuka, apa yang dikatakan doa, apa yang dikatakan i'tikaf, apa yang dikatakan mencampuri isteri, apa yang dikatakan macam mana saya nak sahur, waktu dan sebagainya. Surah 183, 187 surah Al-Baqarah dia mendetailkan perintah puasa, yang mana perintah-perintah lain dalam Al-Quran tidak sedetail itu diceritakan. Ayat 183 la'allakum tattaqun, ayat 187 la'allahum yattaqun. Datuk Seri, dalam bahasa Arab fi'il madhi dengan fi'il mudhari' dia benda yang sangat mustahil. Fi'il madhi dia panggil past tense, fi'il mudhari' dia panggil present tense. Bila dia sebut fi'il mudhari' dalam bahasa Arab, bila Allah Ta'ala sebut satu perkara dengan lafaz fi'il mudhari' iaitu present tense, maksudnya perkara itu masih jalan, masih berterusan. Dan berterusan itu perlukan kepada pembaruan, dan berterusan itu perlukan kepada penambahbaikan. Jadi kita masih ada lagi 20 berapa hari lagi? 5 hari. Pergi Kuala Lumpur dah penuh dengan ketupat gergasi dah. Kita ada 26 hari lagi puasa kan? Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima puasa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal soleh kita. Tuan-tuan, bulan puasa ini saya sebut tadi, bulan kita mempertingkatkan takwa. Takwa seperti mana ditanya pada Sayyidina Ali. Ramai ulama beri ta'arif mengenai takwa, tapi saya suka ta'arif yang diberi oleh Sayyidina Ali. Ada orang jumpa Sayyidina Ali kata, Ya Amirul Mu'minin, ma makna takwa? Wahai Amirul Mu'minin, apa makna takwa? Sayyidina Ali jawab, at-taqwa yatadammanu arba'ata asya'. Takwa itu ada 4 perkara. Apa dia? Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Yang keduanya, wal qana'atu bil qalil, bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, wal amal bi tanzil, beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahim, bersiap sedia untuk bertemu Allah. Sekali lagi saya merangkamkan jutaan terima kasih kepada Datuk Seri dan juga seluruh delegasi daripada tuan-tuan dan puan yang sudi datang ke Madrasah Al-Qadian. Sekian dulu saya Datuk Seri. Salah silap saya mohon jutaan kemaafan. Sekian dulu saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadari Engkau sanggup mengambil kembali karunia-Mu, dan ku coba selalu mengingat takkan sia-siakan segalanya, karena suatu hari semua akan tiada lagi. Dan di akhir hayatku mohon Kau ridho padaku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannah-Mu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dariku, ku damba cahaya-Mu. Bersama-Mu ku ingin dekat denganmu sepanjang usia. Ya Allah, oh
Allah, dampingi langkahku. Ku sadari kadang ku lupa, mungkin ini nafasku yang terakhir. Ampuni kurangnya syukurku, maafkan ku ragu kasih-Mu, karena suatu hari saat duniaku usai berakhir, di akhir hayatku mohon Kau ridha padaku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannah-Mu, ya Allah, ya Allah. Dan hidayahnya. Maka pada hari ini kita berada di karangan Madrasatul Panitia pada ini untuk majlis berbuka puasa dan penyampaian sumbangan sembada Hari Raya Aidilfitri, anjuran daripada Al-Madrasatul Panitia pada hari ini. Bagi pihak majlis sekali lagi mengucapkan terima kasih khususnya kepada Yang Amat Hormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri yang sudah bersama-sama dengan kita pada malam ini. Berikan sokongan kepada Yang Amat Hormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tuan-tuan dan puan hadirin yang dihormati sekalian, hari ini 6 Jun 2016 bersamaan 4 Ramadan 1437 Hijriah. Kita berada di sini dan bagi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala akan majlis kita pada malam ini. Marilah sama-sama kita berdatangan mengaminkan doa yang akan diketuai oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Farid Rabi Abdullah untuk mengetuai bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina Mustafa alaihi salatu wassalam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا فينا ولا من يتبعنا مطرودا ولا محروما. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang penuh berbahagia ini, di dalam bulan Ramadan, kami berhimpun ya Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kami menunaikan salat sunat tarawih, kami berhimpun dalam satu majlis untuk meraihkan fakir miskin dan orang susah ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur kehadirat-Mu kerana kami diberi peluang untuk bersama-sama dengan pemimpin kami yang berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi. Ya Allah, segala dosa ibu bapa kami ya Allah, sanak saudara kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah, kenalan handai kami ya Allah. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, lihat akan kami ya Allah, pandanglah kami ya Allah dengan pandangan kasih sayang ya Allah. Kami ini hamba-hamba yang telah banyak melakukan kesalahan ya Allah. Kau janganlah memalingkan wajah-Mu daripada kami ya Allah. Kalau Engkau memalingkan wajah pada siapa lagi harus kami mengadu ya Allah. Kepada siapa lagi harus kami bergantung ya Allah. Kepada siapa lagi harus kami meminta ya Allah. Kami ada tempat lain untuk bergantung ya Allah, hanya pada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga dengan bacaan doa itu majlis kita akan jalan lancar dan sempurna insyaallah. Hadirin yang dihormati sekalian, kita teruskan majlis kepada malam ini. Untuk itu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Datuk Jawara Ali bin Taipan Pengurusi Madrasatul Panitia untuk menyampaikan ucapan awal-awal. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saya saudara Bidin dan saya kami kasihi yang berhormat Datuk Seri Ustaz Hamidi Dr. Hamidi Timbalan Perdana Menteri yang telah sudi hadir ke majlis bantuan Hari Raya dan berpuasa bersama golongan anjuran madrasah kami Al-Madrasatul Faridiyah, dan tidak lupa juga kepada ayahanda kami Datuk Seri Abdul Halim Senator dan Timbalan yang Ketua Dewan Negara, yang beliaulah pada saya yang menzahirkan kehadiran yang amat berhormat Datuk Seri pada malam yang amat mulia ini. Itu juga tidak lupa kepada ahli parlimen kami Datuk Ahmad Fauzi Zahari yang 8 tahun tidak menjemur bersama-sama kami dalam segala program yang dianjurkan oleh madrasah. Lazimnya beliau lah yang akan meresmikan majlis bantuan hari raya ini, alhamdulillah. Dan itu juga tidak saya lupakan Datuk Seri Dr. Said Ibrahim Kadir, Presiden Khemah Kebangsaan, iaitu yang menjaga kebajikan kaum Indah Muslim. Suatu saya dulu jadi timbalan kepada beliau, banyak bekerjasama dengan beliau, dan sekarang dia sudi mengganti saya sebagai majlis tertinggi dalam Khemah. Saya juga berterima kasih. Tidak lupa juga kepada janda saya Cik Nurul Hasan daripada Persatuan Pengusaha Rasul Muslim Malaysia yang hadir bersama kami, dan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada beliau kerana telah sudi menyumbangkan 5,000 bungkus atau buah kurma untuk para hadirin yang datang senang yang betul kami. Sebab malam ini tuan-tuan dan puan Datuk Seri, kita menyediakan bantuan untuk 1,000 asnaf daripada sekitar Lubang Kelang dan luar Lubang Kelang pun ada juga. Tapi kami ini tak reti nak nolak segala apa yang di pohon, insyaAllah kami lunaskan di sini. Begitu juga kepada bapa anak saya Datuk Mazil Malik. Begitu juga kawan-kawan daripada kita yang datang. Mungkin kalau saya sebut satu-satu ni kan takut terlupa pula, ada yang tercicing. Dan tidak lupa juga kepada adinda saya Datuk Seri Tanya tadi daripada Bandar Seri Putra, boleh tanya kat sini. Walaupun Ustaz Farid Rawi Abdullah ni dia nazir di Masjid Seri Putra, tapi alhamdulillah atas jemputan kita dan katanya bila mana Datuk Seri yang bersama, dia kata terpaksa dia datang juga. Alhamdulillah, terima kasih. Begitu juga semua ahli jawatan kuasa. Sebab saya, tuan-tuan dan puan Datuk Seri, baru-baru ni saya berjalan anak-anak saya balik ke sini pagi-pagi. Datuk Seri Halim telefon, dia kata insya-Allah program kita akan bawa Datuk Seri Zaid Hamidi katanya. Seolah-olah pada saya bermimpi. Betul ke ni? Tu saya sebut Datuk Halim tadi, mamak ni tak mimpi Datuk Seri Zaid Hamidi akan datang kepada saya ni. Masya-Allah, kata Allah makbulkan juga orang ini. Sungguh pun saya tak sekolah kami. Itulah hebatnya berkahwin dengan orang India pula tu. Mungkin dalam sepupu saya sendiri, Allah, ini satu keistimewaan buat saya. Saya bangga lah sebab saya boleh bercakap bahasa Jawa dengan fasih, alhamdulillah. Dan hari ini dapat pula Allah makbulkan doa kami bersama-sama dengan Datuk Seri dalam majlis kita. Untuk makluman Datuk Seri, madrasah kami mula ditumbuhkan di Taman Setapak Jaya, di bangunan 2 tingkat, dan kami menyewa di atas satu restoran Cina. Dan selepas tu, masa tu kita ada dalam anggaran 20 lebih pelajar. Lepas tu kami menyewa, bila mana katanya tempat kurang, kami menyewa lagi satu lagi permis di Taman Seri Rampal, mana kita ada 2 bangunan kedai. Tuan-tuan dan puan boleh bayangkan bila mana orang tua-tua nak sembahyang nak naik tangga ni, kita 40 tak ada dah. Tapi yang 50-60 pun naik juga tangga. Tapi alhamdulillah, dan yang
bila mana kita dapat dua tapak tu, alhamdulillah. Pada tahun 2000, ya masa tu di bawah Parlimen Masa Maju, masa tu Tan Sri Zul Hasnan Rafiq, beliau telah mengusahakan tanah ni. Bila mana kita pergi ke PTG, tanah ni dimaklumkan di bawah Majlis Agama Islam Persekutuan. Bila mana kita pun mendapat kelulusan daripada PU untuk membina madrasah khusus untuk Muslim di kawasan ini. Tapi bila mana kami datang sini, dah ada satu toko Cina yang dibuat atas tanah ni. Tapi hebatnya kerajaan kita, hebatnya ahli parlimen kita waktu itu dapat bertoleransi dengan menghibah dekat dengan persatuan apa yang ada toko sini. Beliau alhamdulillah Rasulullah Persekutuan bersetuju memindahkan toko tersebut pada tempat yang belakang kastet depan tu, dan kita diberikan hak sebagai rumah daripada umat Islam. Jiran kami sekitar sini, yang kiri itu, yang kanan, depan ada Tuan Jamil mau kita, lain semua boleh bilang ada kita sini. Tapi ramai yang datang sembahyang di sini. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan, azan subuh kami pakai teropong tu tak pernah ada isu setakat ni. Begitulah. Ini semua sesuatu yang boleh kita bangga, kita kongsikan bagaimana pemufakatan kita, kerjasama kita dengan jiran-jiran. Dan hari ini juga kita ada panggil saudara-saudara kita yang bukan Islam juga untuk menerima bantuan. Dan alhamdulillah kita juga, saya tertarik dengan satu surau Al-Ansar di Dr. Rashid Pengusi dia. Bila mana kita pergi ke Jaman Hari Raya, boleh katakan 20 ke 30% tetamu yang datang ke Jaman Hari Raya tu adalah masyarakat sekeliling yang bukan Islam. Ini saya rasa satu penampilan yang cukup baik, yang patut kita fikirkan dan kita tengahkan benda yang macam ni, alhamdulillah. Dan tanpa mengambil masa yang panjang, saya hendakkan penaung kami Datuk Seri Hadir, begitu juga Datuk Ahmad Fauzi, Menteri Suaka berkata, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Presiden Imam. Sebenarnya Yang Berhormat Datuk Seri ada program di Semenanjung Sembilan, dan saya beritahu beliau semalam bila mana dah dapat pengesahan Yang Berhormat Datuk Seri dapat hadir bersama-sama kita. Dan alhamdulillah segala apa yang kami niatkan termakbul. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat Datuk Seri, kami juga ada lebih kurang 130 pelajar Fardu Ain Al-Quran di madrasah kami. Dan pada setiap masa kita ada lebih kurang 55 anak-anak tahfiz. Tapi permohonan untuk masuk ada banyak lagi, terpaksa kami tolak di atas kekangan tempat kemudahan yang tidak mencukupi. Dan sebagaimana yang saya selalu berkongsi dengan ayahanda kami Datuk Seri Halim, kalau Allah makbulkanlah doa kami. Selalu saya sebut, tuan-tuan juga perasan, dalam setiap program hari korban atau demam berpuasa, saya mohon tuan-tuan dan puan berdoa agar satu hari nanti Madrasatul Faridiyah juga Datuk Seri ada satu kelas tahfiz dalam sekolah agama saya di Melaka. Dan kebetulan anak buah saya juga bersekolah di sana. PT3 juga saya fahamkan yang di antara yang terbaik di Malaysia, keputusan ada. Dan kalau boleh satu hari nanti insyaAllah kami tidak lazimnya katanya kalau anak tahfiz ni macam mana akademik dia, kemana pergi akademik dia, ada ke tidak ke, kita tidak akan Rasul Faridiyah ini satu hari nanti insyaAllah. Kalau Allah makbulkan doa kita, berkat doa dan bersama, kebetulan Yang Berhormat Datuk Seri juga ada sini, insyaAllah kita akan usahakan kalau boleh kita ada satu bangunan 4 tingkat sebagaimana sekolah kita di sebelah ni. Kita hendakkan tenaga pengajar, imam-imam daripada anak tempatan kita boleh kita zahirkan di sini insyaAllah. Anak-anak ni tuan-tuan dan puan bila dapat pendidikan agama dia, saya dapat tuntut kepada anak-anak kami di sini, totally akan berubah. Ini bukan bercakap atas hayalan apa, tapi atas pengalaman saya bersama dengan anak-anak tahfiz di sini. Dan juga harapan saya kepada semua, insyaAllah kalau boleh dalam satu keluarga kita, kalau adalah satu anak kita yang menjadi tahfiz, rasanya tak ada apa lagi yang kita impikan.
Sekian, tanpa mengambil masa yang panjang, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua, kepada Dr. Rashid, kepada semua sahabat-sahabat yang memberikan sokongan. Itu juga pegawai yang menghormat Datuk Seri yang telah menzahirkan kehadiran Datuk Seri pada malam ini di madrasah kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia dan juga Wali Pendidikan Kepengurusi Madrasatul Fadiliyah dan ucapan awal dan tadi. Penerbangan hadirin yang dihormati, teruskan majlis ucapan ini. Untuk itu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berhormat Datuk Ahmad Fauzi Zahari, Ahli Parlimen Setiawangsa untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang berusaha saudara kursi majlis yang amat berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, berikan tepukan. Yang berhormat Senator Datuk Abdul Halim Abdul Samad, Timbalan dan Ketua Dewan Negara. Yang berbahagia Datuk Jawara Ali Taihan, Mufti Madrasatul Fadiliyah, Datuk Astama Pengurusi Pendidikan Bangsa, Siasat Bangsa, Presiden Timah Datuk Ibrahim, Datuk Effendi Zahari, Pengurusi Kebadan Kapal Baru, tuan-tuan. Tanpa izinkan saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Ali dan sahabat-sahabat lain yang sudi menunggu kedatangan kehadiran Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pertama kali dia sebagai Timbalan Perdana Menteri di lapangan Universiti ini. Kalau bagaimanapun saya nak bagi tahu tuan-tuan bahawa ini bukan adalah kedatangan pertama Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ke dalam Parlimen Setiawangsa ini. Beliau telah datang sebanyak 3 kali di dalam Parlimen ini, tetapi dalam berbidang-bidang jawatannya. Saya masih ingat semasa saya Ketua Pemuda bahagian dulu, itulah buat saya semasa itu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi adalah Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Beliau hadir ke program saya pada tahun 1998 untuk melancarkan program larian bangsa maju. Saya ingat lagi. Dia telah buat pelajaran itu, tapi saya agak terkilan kerana beliau tidak dapat hadir pada hari di mana larian bangsa maju diadakan. Kerana semasa itu tsunami politik 1948, beliau terbit mengikut beliau terpijak kulit pisang. Semasa itu yang beliau menyebabkan beliau tergigit. Tapi alhamdulillah berkat kesabaran dia, beliau pernah direbus, dibakar, disalai, tetapi akhirnya di sini juga akhirnya kedudukan. Kita sebutkan kepada saya. Kita sudah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tidak berkategori ini, jangan mimpi untuk duduk di kursi itu. Kalau bagaimanapun dia telah berada di kursi itu, kita berdoa agar dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kesenangan dan dimurahkan segala urusan untuk beliau menjalankan tugas beliau sebagai Timbalan Perdana Menteri. Kepada Datuk Seri, tak kala kita menanam padi, kadang-kadang rumput tumbuh. Tapi tak kala kita menanam rumput, tak pula padi tumbuh. Dalam mengerti kata lain, kadang-kadang kita membuat kebaikan. Ada orang cakap macam-macam, tak betul lah, itulah, inilah. Tapi kadang-kadang kita membuat keburukan dan tersilap, tak pula dipuji. Walau bagaimanapun, kita harus melakukan kebaikan, walaupun dia tidak sempurna sekalipun. Kerana saya cukup yakin, pemimpin ini akan lebih sempurna selain daripada mempunyai kekuatan, dia mempunyai sedikit kelemahan. Dengan itu Datuk saya teruskan jalan tugas sebagai Timbalan Perdana Menteri. InsyaAllah kita dalam setiap ini akan terus berjumpa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Ahmad Fauzi Zahari, Ahli Parlimen Setiawangsa yang telah menyampaikan ucapan sebentar tadi. Seterusnya majlis dengan ini mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Ibrahim, Ketua Presiden Timah, untuk menyampaikan sedikit ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih pengacara majlis yang amat berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, dan
semua yang hadir pada malam ini dan juga tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia minta saya ucapkan dalam 2-3 minit saja. Kalau saya dah sebutkan semua nama, saya ingat tak cukup masa itu. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat lihat yang mana seorang yang berbela negara kita ini, yang Timbalan Perdana Menteri yang hadir pertama kalinya ke madrasah ini. Saya juga ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang ke madrasah ini dan juga nak beritahu yang banyak yang aktiviti telah pun dijalankan di sini. Kami pun kagum dengan cara beliau mengendalikan, yang mana satu surau yang boleh ada begitu ramai yang datang untuk majlis ini. Mungkin saya ingatkan untuk yang mau berhormat yang separuh lebih yang datang ini. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk ucapkan tahniah kepada saudara Datuk Jalali dan juga rakan-rakan beliau yang telah mengerjakan majlis pada malam ini. Dengan ini saya sudah ingin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ucapkan terima kasih kepada yang berhormat Datuk Ibrahim Presiden Timah yang telah menyampaikan ucapan. Hadirin yang dihormati sekalian, diteruskan majlis ucapan kita. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Seri Haji Abdul Halim bin Abdul Samad, Timbalan Negeri Ketua Dewan Negara Rangka Penaung Al-Madrasatul Hadijah untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam majlis yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Diplomat Datuk Fauzi Zahari, Member Parlimen Dewan Sir, Datuk Ali, dari bersama ada ramai rubrik tempatan yang ada bersama itu. Untuk pengetahuan, saya nampak hari ini Datuk Adi boleh tidur lenyap. Sepanjang minggu lepas, hari petang tanya saya datang tak Datuk dan terima kasih. Saya beritahu kepada Datuk Adi jangan himbah. Saya mengenali Datuk dan terima kasih dah 30 tahun. Kamu dulu dibawa ke Menteri. Ada kamu dididik oleh Menteri. Dan saya Datuk Seri Ahmad Hamidi seorang manusia yang berilmu dan juga pendidikan agama kuat. Dia beriman. Saya kata kepada Datuk Ali, tak mungkin dia nak menghampirkan Datuk saya. Dia boleh dia berdiri, insyaAllah dia akan hadir. Pak kata orang lain gaya aman, dia kata tenang saja. Burung kumpul, burung cemara-wasi. Mari hinggap ke atas bata. Kita ucapkan terima kasih kerana penyanyi kita banyak datang. Dia datang. Itu dia. Dan saya akan jadi orang berbicara tadi dia akan datang. Dan saya juga kehadiran ulama malam ini menampakkan bahawa suksesnya usaha kita ini tidak pakai dan saya beritahu saya kepada kami jangan bimbang. Saya nak tolong dia sebab dia seorang budiman. Banyak kerja masyarakat ini atau awam Tuhan. Dia banyak berjasa kepada masyarakat, berjasa kepada negara. I have to have dan dari Datuk Ahmad ini dan dia berbisik pada ini untuk diberitahu. Manusia bernama Datuk ini banyak buat kerja. We have to have. Kita baca akhirnya dapat. Jadi kedatangan hari di malam ini buat Dewi dengan kita satu nilai sangat baik. Dah sebagai keluarga. Bahkan orang tua tadi di atas bukit tanah yang lebih beruntung dengan bumi seperti di baik di Penangguran. Itu kita akhirnya satu tengok rumah dan kita sedang mendoakan supaya Timbalan Perdana Menteri baik di Datuk Dr. Hakim kali ini
diberi kekuatan untuk berdaya dia, kekuatan dirinya dan menyenangkan dia supaya Allah Ta'ala memberi kemudahan dia untuk menolong Perdana Menteri kita melahirkan sebuah negara yang makmur dan prosper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Seri Haji Abdul Halim bin Abdul Samad, Timbalan yang di-Pertua Dewan Negara merangkap Naung Al-Madasatul Panitia yang telah menyampaikan ucapan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, itulah masa yang dinantikan untuk ucapan seterusnya. Untuk itu, majelis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, untuk menyampaikan ucapan seterusnya meresmikan majelis kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan ridha wa rahmatan ashabi ridha wa ridha. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladhi kana bil-qur'an wa tafarraju bil-qur'an wa al-hawadith wa kalam bil-rawahid wa asl al-hawadith wa yusuf al-ghamam biwajhihi al-karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ولمحة بأمر كل يوم. Saudara majlis, sahabat saya ikut protokol dan ikut protokol. Yang berhormat Datuk Fauzi Zahabi, Yang berhormat Senator Datuk Seri Haji Abdul Halim bin Haji Abdul Samad, Kepala Speaker Dewan Negara, Yang berhormat Datuk Seri Presiden Kima, yang berbahagia Datuk Zain, yang berbahagia Datuk Ali Maju, sahabat saya yang berbahagia Ustaz Dr. Farid Rabi Anwar, rakan-rakan jemaah, termasuk Datuk Astamam, orang kuat kita berikan penghargaan dan rakan-rakan. Alhamdulillah malam ini saya dapat pergi dua tempat. Satu di Surau Jumaat Al-Husna dan satu lagi di Madrasatul Al-Faridiyah. Al-Faridiyah ini sebenarnya dengan Ustaz Farid. Saudara perempuan, saya kagum dengan kehadiran yang begitu ramai. Saya lihat muka-muka ini semua muka ikhlas. Terima kasih. Tepuklah, saya ikhlas. Oleh kerana keikhlasan yang hadir dan juga iltizam yang kuat daripada penaung, daripada mengurusi daripada jemaah. Tadi Datuk Ali Maju bisik dengan saya nak buat ma'had tahfiz. Jangan tahfiz saja, jadilah orang macam Ustaz Farid, ada akademik, ada hafiz baru sesuai waqtali fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik ila akhir ayat. Mesti ada perimbangan di antara duniawi dan ukhrawi. Ada hafizul Quran, ada akademik. Jadi orang hafal Quran atau ulama, tetapi ulama yang profesional, yang engineer, yang arkitek, lawyer, tetapi hafal Quran. Inilah niat saya. Kalau dapat di sini wujudkanlah yang begitu. Kalau kita memberikan tumpuan kepada keduniaan saja, kita dapat dunia. Tetapi kalau kita tumpukan pada akhirat, kita dapat akhirat saja. Sebab kalau kita mahu dunia, kita mesti cari ilmu. Kalau mahu akhirat, cari ilmu.
Kalau mahu kedua-duanya juga, carilah ilmu. Itulah yang terbaik. Saya berniat bagi pihak kerajaan Malaysia supaya diwujudkan. Kalau sekolah sebelah 4 tingkat, kita mahu juga lihat wakaf negeri 4 tingkat didirikan dengan syarat akademik dan hafizul Quran. Jadi oleh kerana kerajaan Malaysia ini baik hati, saya mulakan dengan dana daripada peruntukan kerajaan Malaysia sebanyak 2 juta ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah Ta'ala telah mentakdirkan kita berada di sesuatu kedudukan dan pertanggungjawaban, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Asalkan sesuatu kedudukan itu tidak disalahgunakan, kuasa yang ada tidak diselewengkan, amanah yang ada tidak digunakan untuk diri sendiri, insyaAllah Allah Ta'ala akan memberikan barakah kepada hidup kita. Oleh kerana bulan ini bulan Ramadan, tadi Dr. Farid Ramli Doktor, Ustaz punya, doktor punya. Saya pun nak jadi, tapi dah terlambat. Jadi saya akan sokongan dia, sokongan. Mudah-mudahan satu hari nanti bila jadi pemimpin negara juga, saya harap itu. Dengan syarat yang pada semua ini dan lain-lain sokong dia. Tapi kena pilih parti yang betul lah. Jadi apabila dalam keadaan yang begitu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebab untuk berpuasa ini, kutiba ini artinya wajib. Di sana pun ceramah yang sama. Jadi kalau dipanggil ceramah, jadi kewajipan ini ialah pengisian saja. Tadi disebutkan tentang siam dan saum. Berpuasa ini menahan lapar dan dahaga, tapi saum artinya menahan mulut. Jangan mulut saja, kadang-kadang hidung pun, telinga pun, dan betul hati. Jadi dalam keadaan yang begitu, saya fikir yang lebih penting ialah soal solat. Karena saya sebut di sana tadi, solat itu tiap agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama din, faman tarakaha faqad hadama din. Mendirikan sembahyang itu mendirikan agama, meninggalkan sembahyang itu meruntuhkan agama. Artinya tidak guna kita berpuasa, tidak guna kita bersedekah, tetapi kita tidak dalam solat, artinya kita meruntuhkan sembahyang agama. Oleh sebab itu, apabila wujud Mahat Hafiz Faridiyah kelak insyaAllah, saya mahu pelajar-pelajar ini cemerlang bukan saja dalam tahfizul Quran, tetapi cemerlang dalam bidang akademik. Ini yang saya mahu. Saya tidak mahu melihat jauh dari akademik, tetapi saya telah ada pelajar dari tingkatan 1, tingkatan 5 dan lebih dari sama. Ustaz Farid kalau tengok bila datang ke Masjid Tanah, bukan kampung saya, tapi kampung isteri saya. Saya bukan takut isteri, tapi saya kebetulan mempunyai seorang ibu mertua, Allah yarham,
yang mewakafkan tanah itu untuk kafir dan saya sebagai menantu yang baik. Saya wujudkanlah itu. Mana nak cari? Ustaz Farid tak tentu baik lagi. Mana tahu kita baca wangan. Tapi orang yang seperti beliau saya rasa memang menantu yang baik. Buktikan Ustaz, wujudkan mawakafir di sini nanti. Saya amat teruja amat ada bidang di sini. Bagaimana madrasah ini telah juga memakai menyebut orang-orang bukan Islam untuk menerima bantuan. Ini contoh yang terbaik dari segi keharmonian beragama. Islam itu maknanya peace, selamat, sejahtera. Dan Islam itu tidak ada musuh dengan agama lain. Kenapa terjadi Islamofobia? Kerana ada satu dua orang yang jadi pengganas. Yang dulu masuk dalam KMM, kumpulan militer Malaysia, yang masuk dalam kumpulan Ma'unah, yang masuk dalam kumpulan jihad, yang masuk dalam kumpulan Islamic State. Apa ini Islamic State? Siapa yang bawa istilah itu? Bukan kita yang bawa, bukan Islam yang bawa, tetapi diberikan gambaran oleh orang lain. Sebab satu dua manusia yang memotorkan nama Islam. Islam itu baik. Agama sebagai ad-din, a complete way of life. Untuk agama kita dihormati, kita mesti menghormati orang lain. Itulah contoh yang terbaik apabila kita ajak yang bukan agama Islam untuk berada di sini, melihat bagaimana orang Islam sebenarnya adalah orang-orang yang baik-baik yang tidak mengikuti agama lain. Keharmonian beragama seperti inilah yang harus wujud di setiap genap dan sudut di negara kita. Gambaran Islam tidaklah diberikan dengan gambaran yang baik. Gambaran Islam tidaklah diperlihatkan dengan amalan yang baik, dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan syakhsiyah, dengan akhlak yang baik. Kalau gambarannya tidak baik, maka itulah jadi tidak baik. Itulah sebabnya saya mewujudkan majlis perundingan Islam. Para ulama dan sudut pandang, para intelektual dari berbagai bidang. Dan saya berada di dalam suatu kedudukan yang terbaik untuk mengajak mereka bersama-sama dalam silang atas nama Islam. Kita harus bersatu, harus bersama-sama untuk memperlihatkan Islam itu adalah yang terbaik. InsyaAllah 7 kelas atau bidang ini akan diadakan lagi dengan berbagai program, tapi kami telah mengadakan intellectual discourse dan mudah-mudahan kali ini dapat ditangkap dengan sebaik-baiknya. Malah rakan-rakan kita daripada parti lain, tokoh seperti umat Islam adalah kita bersatu dan kita hormati agama lain. Kita bersatu dan kita hormati agama lain. Mudah-mudahan kuliah tarawih saya ini telah mendapat pahala. Dengan tidak berhajat untuk ambil alih peranan Ustaz Farid, elam pada dia tu berilah. Kalau nak bagi elam pada saya, bagilah. Kalau ini, sebab saya juga berceramah undangan. Tetapi saya akan bagikan pada Ustaz Farid. Kerana beliau tidak akan pakai duit itu untuk dia akan gunakan ini sebagai jariah dia di seluruh negara di mana tempat beliau berada. Itulah contoh yang terbaik di kalangan jami para penawah antara ialah Ustaz Dr. Farid Rabi. Malah bacaannya lebih baik dari saya. Malu kita. Mahrahnya bagus, lagu dia bagus. Ini yang asal Islam langsung tak kerti. Nak jadi imam boleh,
Tetapi Imam Zuhur dan Asar malukan orang. Tapi kita ucapkan tanya pada Ustaz Farid. I'm very proud of you. Satu lagi, yang peruntukan yang saya bagi tadi ini bukan ucapan politik ya. Lepas dan terawih. Ini betul-betul punya. Dan insyaAllah dalam tempoh setahun dan sekarang bila saya datang ke sini lagi, saya mahu lihat kurang-kurangnya telah ada tiang yang ditegakkan untuk menunjukkan mahasiswa ini. Terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang telah menyampaikan ucapan selamat. Lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, ليتك دوما قريب. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, ليتك دوما قريب. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul, and I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. ليتك دوما قريب.
Dillerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. तेरी मोहब्बत की महक से ये ज़मीन व आसमां आबाद है. रहमत की बरसात आती है दिलो जां या रसूल अल्लाह. अय्युहल मुख्तार फीना ज़ादना الحب حنينا. جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك.